Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak didik sekalian? Diharapnya anda berada di dalam keadaan yang sihat walafiat dan berada dalam keberkatan dan rahmat Allah hendaknya, insyaAllah. Baik, jadi pada hari ini kita akan menyambung topik pembelajaran kita dalam topik yang baru sebenarnya. Tetapi sebelum Ustazah nyatakan tajuk kita apa pada hari ini, Ustazah nak kamu nilai dulu satu gambar yang telah Ustazah sediakan ini. Kemudian Ustazah nak kamu cerita pada Ustazah apa yang kamu nampak pada gambar ni. Okey? Jom kita tengok. Okey. Boleh nampak ke gambar ni kat belakang Ustazah ni? Ustazah kat belakang sikit. Okey. Gambar ni dia bercerita tentang apa agak-agak? Secara amnya kamu boleh faham lah kot gambar ni sebenarnya pasal apa kan? Okey. Ada bomba, ada orang bekerja di pejabat, ada orang tengah bekerja di tapak pembinaan. Ini adalah kontraktor kan? Betul tak? Jadi ini adalah jenis apa ni? Jenis-jenis apa dia? Pekerjaan. Okey. Jenis-jenis pekerjaan. Ada pelbagai jenis pekerjaan yang kita sedia maklum ada dekat Malaysia ni. Ada bomba pun ada orang yang jenis kerja kat pejabat pun ada, yang dekat belakang Ustazah ni yang welding pun ada, kerja-kerja welding. Ini kerja kat tapak pembinaan. Semua ini sikit je. Sedangkan dekat atas, dekat Malaysia ni, dekat dunia ni ada macam-macam jenis pekerjaan. Okey, pekerjaan ni juga kita boleh sebut dia sebagai tugas. Okey, tugas ni adalah maksudnya macam kewajipan bagi setiap orang tu. Apa yang dia mahir, jadi orang tugaskan dia dengan pekerjaan tersebut. Jadi daripada situ dia dapatlah satu pekerjaan dia tadi. Okey, bila kita cerita pasal pekerjaan pula, apa yang kita boleh kaitkan dengan pekerjaan ni tadi? Yang biasa kita dengar lah. Apa dia? Amanah. Ini benda ni sinonim sebenarnya dengan pekerjaan. Dengan apa sahaja bidang tugas pun dia sinonim sebenarnya. Sebab apa saya kata dia sinonim? Sebab bila kita memegang satu tugas, bila kita memegang satu pekerjaan, kita mesti amanah, mesti jujur, mesti bertanggungjawab dengan kerja kita. Begitu juga dengan sifat dedikasi. Kita kena datang kerja awal, kena datang sekolah awal. Sebagai pelajar, tugas kita belajar, jadi kena datang sekolah awal, kena duduk dalam kelas dalam keadaan yang berdisiplin. Itu semua menunjukkan kita ni dedikasi ke tidak pada kerja, dedikasi ke tidak pada ilmu kita. Kalau kita ni sebagai pelajar lah, kan? Okey, jadi kenapa Ustazah bercerita tentang pekerjaan? Kenapa Ustazah cerita pasal amanah dan dedikasi ni? Apa sebabnya? Okey, jadi sebenarnya tajuk kita untuk hari ini, tajuk pembelajaran kita adalah nama dan juga tugas malaikat. Nama dan juga tugas malaikat. Okey, nama malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Ada berapa? 10. Sebenarnya ini lebih kepada nak memperingati, nak mengingatkan balik kamu semula. Kamu dah belajar kan kat sekolah rendah sebenarnya benda ni. Jadi nak ingatkan balik yang nama malaikat ni yang wajib kita ketahui ada 10, dan setiap malaikat ini ada tugas mereka masing-masing. Jadi hari ni kita nak tengok balik. Okey, beriman kepada malaikat ni rukun iman yang keberapa anak-anak? Ini adalah pengetahuan sedia ada kamu. Beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang ke-2. Yang keberapa? 2. Ingat dulu dalam kepala. Rukun iman yang pertama apa? Beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Okey, jadi hari ni kita akan tengok satu persatu nama malaikat, kemudian apa tugas-tugas khusus mereka. Dan juga kita akan tengok juga tugas-tugas lain malaikat ni. Malaikat ni ada tugas lain rupanya. Okey. Baik. Standard kandungan untuk pembelajaran kita hari ini adalah merumuskan keimanan kepada malaikat dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah.
Merumuskan keimanan kepada malaikat dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Ma makna istiqamah? Istiqamah ialah berterusan dalam melakukan keburukan ke? Bukan, kebaikan. Okey, itu adalah standard kandungan. Standard pembelajaran kita adalah menyatakan nama-nama malaikat beserta dengan tugasnya. Ini adalah hasil pembelajaran kita hari ini nanti. Ustazah nak kamu mesti boleh nyatakan apa dia nama malaikat, apa dia tugas dia. Okey. Jelas ya dekat situ? Okey. Baik. Oleh yang demikian, sila buka buku teks pendidikan Islam kamu muka surat 76. Dalam tu ada full notes untuk pembelajaran kita hari ini. Okey, boleh rujuk kat situ. Okey. Jadi ini adalah dalil naqli. Dalil naqli, kita wajib beriman kepada malaikat. Bila kita sebut dalil naqli ni adalah dalil yang datang daripada Allah sendiri, iaitu kalam Allah lah. Kalam Allah di mana kita nak tengok kalam Allah ni? Dalam Al-Quran. Berdasarkan surah An-Nisa ayat 136, izinkan Ustazah membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Sadaqallahul Azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya ada berapa? 4. Ada berapa? 4. Okey. Kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Ada 4 lah. Sebelum kita sekarang umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, apa kitab yang dia pegang? Apa kitab yang diturunkan kepadanya? Al-Quran. Kitab sebelum tu Taurat, Zabur, Injil. Tu 4 kitab kita wajib tahu. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Maksudnya kat sini kita wajib beriman kepada Allah yang pertama, wajib beriman kepada malaikat yang kedua, yang ketiga kitab, yang keempat rasul, yang kelima hari kemudian. Hari kemudian ni hari apa? Hari kiamat. Jelas ya dekat situ, hari kiamat. Okey. Ustazah terus. Malaikat yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu ni bermaksud menyampaikan kalam Allah. Menyampaikan kata-kata Allah. Kata-kata Allah ni datangnya daripada mana? Al-Quran lah. Kalau zaman Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran, maka kalam Allah tu daripada Al-Quran. Tapi kalau zaman Nabi Daud, kalam Allah tu daripada kitab kitab apa Nabi Daud? Kitab Zabur. Daripada kitab Zabur tu, dalam itu ada kalam Allah. Jadi diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud diangkat menjadi rasul. Jadi siapa yang sampaikan wahyu tu kepada Nabi Daud? Jibril alaihissalam. Okey. Nabi Muhammad adalah nabi kita, nabi umat akhir zaman, rasul kita. Jadi Nabi Muhammad dulu sebelum dia diangkat menjadi rasul, dia telah berkhalwat bersendirian di Gua Hira. Kemudian ayat yang pertama turun kepadanya untuk diangkat menjadi rasul itu adalah daripada surah Al-A'la ayat yang pertama, iaitu Iqra. Dekat mana peristiwa itu berlaku? Di sini, di Gua Hira. Di Gua Hira. Biasa orang yang buat haji dan umrah akan pergilah ke Gua Hira ni untuk lihat sendiri tempat tersebut. Okey, itu malaikat yang pertama. Malaikat yang kedua pula adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ni tugasnya apa? Mengurus rezeki, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Mengurus rezeki tu memanglah Allah yang uruskan. Allah yang tetap, Allah yang atur.
Tapi perantaraan penyampaian rezeki tadi adalah melalui malaikat Mikail tadi. Allah kata, wahai Mikail, kau turunkan rezeki yang aku telah tetapkan ini kepada sekian. Contohnya kepada Afiq contohnya. Jadi Afiq ni tadi dapatlah rezeki tadi tu. Sebab Allah kata suruh malaikat Mikail turunkan rezeki pada Afiq. Jadi dia dapat. Menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Hujan ini adalah rahmat. Hujan ini adalah rezeki. Hujan ini banyak manfaatnya terutama kepada bumi kita. Bila turunnya hujan, maka segala bentuk tanaman dekat dalam tanah tu semua boleh tumbuh dengan menghijau, dengan subur. Tapi tengok pada pokok-pokok, kalau tak pernah kita siram air, kalau hujan tak pernah turun, kita tak pernah siram, kita tak pernah baja, apa jadi kat pokok tu? Mati. Jadi sebab itulah hujan ni adalah satu manfaat yang sangat besar pada manusia dan juga pada tanah. Jadinya itu juga adalah tugas malaikat Mikail. Malaikat Mikail ni yang membawa Allah bagi kelebihan pada dia untuk turunkan hujan tadi dan juga menumbuhkan tanaman. Okey, seterusnya rezeki. Rezeki ni juga adalah nikmat kurniaan Tuhan yang setengah orang dia rasa macam menyusahkan, membebankan. Sedangkan keluarga inilah adalah individu yang terdekat dengan kita, yang Allah bagi nikmat pada kita supaya kita ni boleh hargai mereka, boleh sayangi mereka, kita pun disayangi. Kita pun rasa dihargai jika kita betul-betul merapatkan ukhuwah silaturahim kita dalam keluarga. Jadi ini juga adalah sebenarnya nikmat Allah yang Allah turunkan melalui perantaraan malaikat Mikail. Okey. Malaikat yang ketiga apa dia? Israfil. Malaikat Israfil. Apa tugas dia? Meniup sangkakala. Kejadian tiupan sangkakala ni berlaku pada satu waktu. Bila agak-agak? Okay, cuba tengok ayat kat bawah ni daripada surah Az-Zumar yang maksudnya, maka pada waktu itu matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi kecuali sesiapa yang dikehendaki Allah yang terkemudian matinya. Matilah makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi. Agak-agak bila peristiwa ni berlaku? Kat langit pun mati, kat bumi pun mati. Semua habis mati. Jadinya bila peristiwa ni? Hari kiamat. Hari kiamat nanti semua orang akan mati. Dan waktu itu, malaikat Israfil disuruh untuk meniup sangkakala ni sebanyak 2 kali. Yang pertama, semua hidupan atas muka bumi ni mati. Gunung ganang semua ranap, tinggal pasir, flat aja atas tanah. Kita semua akan mati. Tinggal lagi cepat dengan lambat je. Tiupan sangkakala yang kedua, semua hidupan tadi akan dibangunkan semula untuk apa? Untuk dihisap amalannya di hari pembalasan, iaitu di padang mahsyar nanti. Itu dia malaikat Israfil tugas dia. Jadi kita kena berimanlah dengan hari kiamat, bahawa hari kiamat itu wujud. Sebab apa? Malaikat itu sendiri telah Allah ciptakan khusus untuk menjadikan hari kiamat tadi melalui tiupan sangkakala. Jadi kita kena percaya, kita kena beriman dengan benda tu. Dan memang tak ada lagi lah sangkalannya. Memang kita kena percaya dengan benda tu. Memang benda tu akan terjadi. Sebab tu kita kena beriman dengan hari kiamat. Okey. Seterusnya, malaikat Izrail. Bila Izrail datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan. Malaikat Izrail ni. Apa tugasnya? Mencabut nyawa. Dalam lagu tu, dia menceritakan tentang orang yang berada di saat-saat kematian. Malaikat Izrail ni tugas dia mencabut nyawa semua makhluk. Tak kira lah burung ke, lipas ke, manusia ke, kucing ke, apa sekali yang bernyawa, semua malaikat Izrail cabut nyawanya. Jadi kematian itu juga adalah satu benda yang pasti. Jadi kita tak boleh lagi nak kata tak adalah, takkanlah kita ni mati. Kalau kita jaga kesihatan kita, kita tak akan mati. Tak ada. Semua orang akan menemui ajalnya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, daripada surah Ali Imran ayat 185. Boleh rujuklah nanti, okey? Okey, ini adalah saat-saat kematian kita lah. Ini adalah alam barzah kita nanti. Okey. Seterusnya, 2 malaikat yang mencatat amalan kita, sama ada amalan baik atau amalan buruk. Siapa dia?
Amalan baik dicatat oleh malaikat Raqib. Segala jenis amalan baik kita, apa sahaja yang kita lakukan, walaupun hanya niat sahaja dahulu, tapi kita dah berniat nak lakukan benda baik, walaupun kita tak buat lagi amalan tu, dah tercatat amalan kebaikan tu dalam buku kebaikan kita. Siapa yang catat? Malaikat Raqib. Dan apabila kita melakukan kejahatan, melakukan apa-apa jenis sahaja perkara keburukan, kita akan dicatat amalan keburukan dalam bukunya yang tersendiri oleh malaikat Atid. Jadi malaikat Atid ni tadi akan catatlah amal buruk kita kat sini. Dalam buku keburukan kita, dalam buku amal buruk kita. Kalau banyak amal buruknya, maka neraca timbangan mizan nanti akan berat. Bila berat amalan buruk, kita ke mana? Syurga ke neraka? Fikir sendiri. Kalau amalan baik kita yang banyak, jadi kita nanti akan masuk syurga ke masuk neraka? Jadi kamu fikirlah sendiri yang itu. Dah boleh fikir kan? Masing-masing dah akil balik. Masing-masing dah boleh berfikir perkara baik dan buruk. Jadi fikirkanlah perkara itu. Okey? Seterusnya, malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir ni mereka ditugaskan untuk menyoal orang yang telah meninggal dunia. Macam saya cakap tadi, kematian itu adalah satu kepastian. Bila kita dekat dalam kubur, malaikat akan soal kita. Jadi segala amal baik, amal buruk kita akan ditanya nanti dekat dalam alam barzah nanti tu. Bukan ditanya tapi dinilai dengan cara menyoal. Siapa Tuhan kamu? Apa kitab pegangan kamu? Siapa Nabi kamu? Kalau kamu boleh jawab, kalau amalan kamu banyak, kamu boleh jawab. Kalau amalan kamu tak banyak, kubur kamu sempit, malah diseksa lagi dekat dalam kubur. Bukan saja tak boleh jawab soalan, seksa lagi dengan kubur sempit lagi. Nak ke macam tu? Na'udzubillah min zalik. Moga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beramal soleh, insya-Allah. Okey, dan yang terakhir, 2 malaikat yang menjaga syurga dan neraka, iaitu malaikat Ridwan, malaikat Malik. Malaikat Ridwan menjaga syurga. Apa sahaja urusan syurga, malaikat Ridwan yang jaga. Dan apa sahaja urusan neraka, malaikat Malik yang jaga. Jadi kita ni kalau rasa nak berada di tempat yang seronok di akhirat nanti, kita kena banyakkanlah amal kebaikan supaya kita dapat tempah tiket untuk ke syurga. Tapi nak tempah tiket untuk ke neraka pun tak susah, senang aja. Kamu menengkinglah mak kamu, terus dapat tiket neraka ni. Senang je dapat. Tapi tiket syurga ni susah. Jadi sama-samalah kita buat amal soleh supaya kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beramal soleh dan beriman, insya-Allah. Okey, antara tugas-tugas lain malaikat, macam saya cakap tadi, malaikat ni selain tugas khusus, dia ada tugas lain. Apa dia tugas lain dia? Yang pertama, menanggung arasy Allah. Yang kedua, tak nampak ya? Okey, Ustazah bacakan. Mendoakan kesejahteraan dan keampunan kepada orang Islam yang taat. Bila kita taat perintah Allah, malaikat doakan kita, ya Allah ya Tuhanku, keampunkan dosa umatmu ini, hamba-Mu ini, kekurniakan kesejahteraan hidup kepadanya di dunia dan di akhirat. Beruntung ke tidak? Sudah tentulah kita beruntung. Malaikat ni tak ada dosa. Bila dia doakan kita, agak-agak Allah dengar tak? Mestilah Allah dengar. Okey, seterusnya malaikat ni bertasbih kepada Allah. Memang tak dinafikan sebab malaikat ni bukanlah makhluk yang banyak dosa, bukanlah makhluk yang sering melakukan dosa, tapi dia ni taat dengan perintah Allah. Jadi dia sering bertasbih, beribadah, bermunajat kepada Allah. Okey, seterusnya menghamparkan sayap kepada orang yang menuntut ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka malaikat tadi akan menghampiri orang ini dan dia akan jaga orang yang menuntut ilmu ni dengan cara dihamparkan sayap. Jadinya kita lebih mudah untuk menerima ilmu, kita lebih mudah untuk beramal dengan ilmu tu. Dia meresap dalam jiwa kita, insya-Allah, apabila kita dinaungi oleh malaikat semasa kita menuntut ilmu. Dan seterusnya, malaikat ni tugasnya untuk membisikkan kebaikan ke hati manusia. Contohnya, esok jom kita puasa sunat. Malaikat cakap, jom puasa sunat. Jadi kamu pun terdetik, macam best je kalau puasa sunat besok kan. Ataupun esok aku nak tolong mak aku lah. Semua tu bisikan-bisikan melakukan kebaikan itu dilakukan oleh malaikat.
malaikat. Dia bisik ke hati kita untuk lakukan kebaikan. Tinggal lagi kita nak buat ke tak, nak buat ke tak. Macam tu kan. Okey. Terpulang pada manusia. Kalau dia nak amal baik banyak, maka dia akan buat. Tapi kalau dia rasa malas, maka pahala yang nak datang kat dia pun malas lah. Jadi dosa yang dia banyak. Jadi terpulang pada kamu, pilih nak yang mana. Nak pahala ke nak dosa? Syurga ke neraka? Okey. Jadi kita telah sampai kepada bahagian akhir bagi pembelajaran kita hari ini, iaitu kesimpulannya. Mengenali malaikat adalah satu keperluan bagi umat Islam kerana ia adalah merupakan rukun iman yang kedua. Mengetahui tugas-tugas malaikat dapat mendidik manusia menjadi insan yang bertanggungjawab dan tahu menilai baik buruk sesuatu perkara. Bila kita kenal malaikat, kita tahu ada malaikat Israfil, ada malaikat Israel, ada malaikat Munkar Nakir soal orang mati. Malaikat Israel cabut nyawa kita, Raqib Atid catat amal buruk kita. Jadi malaikat Ridwan, malaikat Malik jaga syurga, jaga neraka. Maksudnya ganjaran Allah, pembalasan Allah pada amalan kita tu pasti ada. Jadi kita ni nak buat baik ke nak buat buruk? Malaikat ada ni, dia akan catat amalan kita. Jadi kita akan berfikir. Dalam masa yang sama, bila kita rasa kita nak buat baik, kita akan bertanggungjawab dengan diri kita. Sebab ini adalah amanah Allah. Diri kita ni amanah Allah. Kita ni khalifah Allah atas muka bumi ni. Jadi kita akan rasa lebih bertanggungjawab. Okey. Jadi sekadar itu dahulu untuk kita punya topik pembelajaran kita. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan sambung. Masih ada banyak lagi perkara yang perlu kita sentuh dalam tajuk ini. Dan untuk pembelajaran hari ini, Ustazah ada sediakan lembaran kerja. Jadi diharapkan nanti kamu boleh lengkapkanlah lembaran kerja tersebut. Dan kita akan jumpa dalam kelas kita yang akan datang. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita semua dalam jagaan dan lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.